bumi hijau bumi kita. Okey. Okey, dalam unit ini, okey, kita akan belajar. Okey, yang pertama, kita suruh pelajar baca lah. Okey, Joshua baca. Amalan 5R bagi pengelakan bumi hijau. Pengekalan bumi hijau. Okey, yang kedua Joshua. Kepentingan amalan 5R bagi pengenalan amalan bumi hijau. Bukan pengenalan, pengekalan. Pengekalan. Okey, pengekalan. Okey, yang ketiga. Idea inovatif bagi meningkatkan amalan 5R bagi pengekalan bumi hijau. 4, kita semua. Kesan amalan 5R bagi pengekalan bumi hijau. 5. Perasaan apabila mengamalkan amalan 5R bagi pengekalan bumi hijau. 6. Amalan 5R bagi pengekalan bumi hijau dalam kehidupan seharian. Okey, thank you Joshua. Okey, untuk hari ini, okey, kita akan belajar yang nombor 1 dengan nombor 2, iaitu apa amalan 5R bagi pengekalan bumi hijau dan juga apa kepentingan amalan 5R bagi pengekalan bumi hijau. Okey, kita tengok bagaimana anda boleh membantu mengekalkan bumi hijau. Kamu sebagai student, macam mana kamu nak tolong untuk nak kekalkan bumi kita ni jadi hijau, tak mau jadi warna hitam. Kalau jadi warna hitam, kita duduk dalam kawasan yang sangat kotor, kan? Okey, kita macam mana kita nak kekalkan tanam pokok. Okey, pernah dengar tak 3R? Ada cikgu. Ya cikgu. Apa dia 3R? Recycle, reuse, reduce. Yes, recycle, reduce, reuse. Okey, itu 3R. Tapi dalam tingkatan 3 pendidikan moral, dia dah kenalkan kamu dengan 5R. Amalan 5R. Okey, 5R dia tambah lagi 2R. So, apa dia 5R ni? Okey, mari kita tengok apa dia 5R. 5R yang pertama adalah reduce. Okey, reduce. Yang kedua, reuse. Recycle yang ketiga. Yang keempat, rethink. Rethink, fikir balik. Dan yang kelima adalah repair. So, ada 5R. Reduce, reuse, recycle, rethink, repair. Okey, seorang belajar 3 analitis. Kau Haji buka mic, baca start kat cikgu. 1, 2, 3, 4, 5. Daripada reduce sampai repair. Kau Haji. Yes. Baca. Reduce. Reduce, reuse, recycle, Rethink. Repair. Repair. Okay, thank you. Next, 3 Pro. Dialog. Dialog baca. Dialog ada tak? Dialog. Baca. Tak apa. Baca. Reduce. Kau jalan tak boleh baca ke? Tak boleh baca, kita minta Lau Kun Seng tolong. Lau Kun Seng. Lagi kalau cikgu suruh baca semua tak boleh. Lau Kun Seng boleh tak? Diam juga. Ancin Piao, tolong cikgu.
Okay, mana pergi budak kelas 3 proaktif ni? Ancik Pia? Ya, cikgu. Baca reduce. Reduce, reuse, recycle, rethink, repair. Okay, good. Okay, last one, 3 aspirasi. Cikgu minta British boleh baca tak? Cikgu, Okay, baca reduce. reduce, reuse, recycle, rethink, repair. Okay, good. Okay, thank you Okay, sekarang kita tengok 3.3.1. Okay, macam mana cikgu nak bagi kamu TP1? Okay, TP1, kamu kena menyenaraikan contoh amalan 5R bagi pengekalan bumi hijau. Okay, pengekalan bumi hijau maksudnya kita nak kekalkan bumi kita dalam keadaan hijau. Macam mana kita nak kekalkan? Kita kena bagi dalam diri kita ni ada mengamalkan amalan 5R. Okey, jadi apa contoh-contoh yang kita boleh buat dalam amalan 5R? Okey, bermula dengan konsep 3R. Dulu kita dengar 3R iaitu reduce. Reduce maksudnya kita kena kurangkan. Reuse, kita kena guna semula. Recycle, kita kena kitar semula untuk mengurangkan penggunaan sisa. Okey, bagi pengekalan bumi hijau, okey, rethink iaitu fikir semula dan repair iaitu baiki digunakan. Jadi untuk nak bagi kekal lagi bumi kita ni daripada hijau, dia tambah 2 lagi, rethink dan juga repair. So sekarang ni amalan 5R mula dengan reduce, kurangkan penggunaan. Reuse, guna semula barang tersebut. Recycle, hantar ke pusat kita semula jadi barang baru. Ya, lepas tu kita kena rethink, fikir balik sama ada kita perlu tak guna, perlu tak beli barang tersebut. Dan juga repair, kalau barang rosak kita kena repair dulu. Dah tak boleh repair baru beli baru. Okey, itu maksud dia untuk kita nak kekalkan bumi kita dalam keadaan hijau. Okey, sekarang kita tengok apa dia 5R tersebut. Okey, dia minta seorang baca ni. Darani, baca kat cikgu reduce. Mengurangkan penggunaan barangan yang tidak boleh dilupuskan. Contohnya penggunaan barangan sukar lupus seperti plastik dikurangkan bagi mengelakkan pencemaran. Okay, thank you. Okay, so reduce. Okay, reduce maksud dia, okay, kita kurangkan barang yang tidak boleh dilupuskan. Apa barang yang tidak boleh dilupuskan? Plastik, bekas polistrin tu dia tak boleh lupuskan suka-suka hati. Kamu biar bertahun benda tak boleh nak lupus. Jadi kita kena kurangkan penggunaan barang-barang tersebut. Okey, plastik kita kena kurangkan. So bawalah bekal makanan sendiri. Tak payah guna bungkus plastik. Okey? Itu maksud reduce. Okey, untuk reuse. Okey? Dora baca Dora. Reuse. Menggunakan semula sesuatu barangan, bahan atau produk. Contohnya penggunaan beg kita semula ketika membeli barang. Okay, thank you. Reuse maksudnya kita guna balik. Okay, bag kita dah tahu dah plastik adalah barang yang perlu kita reduce. Kurangkan penggunaan dia sebab dia tak boleh diuraikan, tak boleh dilupuskan. Jadi kita gunakan beg kita semula yang kita pergi shopping tu bawa beg kita semula. Setiap kali kita membeli belah. So kita tak perlu dah penggunaan plastik, tak perlu bayar 20 sen untuk plastik tersebut. Okey, lain daripada tu kita juga boleh guna. Contoh kalau kamu minum air, botol tu kamu tak buang. Okey, kamu ambil, kamu hias cantik-cantik, kamu jadikan tempat letak pensel contohnya. Okey, itu maksudnya reuse, kita guna semula. Okey, recycle. Yogesh tolong, Yogesh Suari.
Menyita semula barangan yang telah digunakan untuk dijadikan barangan lain yang boleh digunakan semula. Contohnya kertas digital semula untuk mengurangkan penebangan pokok. Okey, contohnya kertas. Okey. Sebab tu bila sampai ke recycle dia ada tong dia kan. Ini untuk kertas, ini untuk tin, ini untuk plastik. Kenapa dia buat macam tu? Supaya senang. Bila sampai kat pusat kita semula dia dah senang untuk nak asingkan. Dan barang-barang yang dia tulis dekat tong tu, okey, plastik semua tu dia boleh lebur balik untuk jadikan barang baru. Sama juga dengan kertas. Kertas yang kita guna banyak-banyak ni, lepas tu kita nak buat apa? Masuk tong sampah je kan? Okay, so jangan. Kita himpun banyak-banyak barang kertas ataupun buku-buku yang kamu tak gunakan, hantar ke pusat kita semula. Okay. Dia boleh buat kertas baru. Okay, dia boleh jadikan kertas yang baru. Okay, next one. Okay, rethink. Rethink ni maksudnya kita fikir semula. Okay, benda-benda yang kita beli, okay, fikir semula kita nak guna atau nak buang satu barang. Sebabnya, okay, contohnya dalam telefon bimbit kita ada plumbum, ada cadmium, ada mercury yang tidak boleh diurai secara semula jadi. So, sebelum kita nak buang barang tu, kita fikir dulu bahaya tak penggunaan barang-barang ni. Okay, itu maksud rethink. Repair pula, okay, contoh barang-barang elektrik kat rumah kita. Contohlah TV kita rosak, TV rosak. Baru beli ataupun contoh dah pakai 5-6 tahun, tiba-tiba rosak, baru sekali rosak. Takkan kamu nak terus buang TV tu kat tempat pelupusan dan kamu nak beli TV baru. Okay, kamu hantar dulu untuk repair, baiki dulu. Dibaiki, bayar harga contoh RM100. Kamu dapat balik tengok TV tersebut daripada kamu kena beli balik TV baru dengan harga RM1,000. Contoh So, kenapa kita kena repair? Sebab kita nak kurangkan penggunaan lambakan mesin-mesin, kipas, televisyen yang banyak tak ada tempat kita nak letakkan dia. Okey, itu maksud dia. Okey, sekarang cikgu nak buat quizzes tau. Cikgu akan hantar link dekat chat. Kamu jangan left meeting, kamu just tekan je, nanti dia akan terus bawa kamu pergi ke quizzes tu. Okay, jangan left kita punya ni power. Sekejap cikgu hantar kat kamu. Okay, semua join sekarang. Tekan dekat chat, ada link quizzes cikgu bagi. Kamu tekan sekarang. Okay. Dekat chat ya. Tengok dekat chat. Tu dah ramai dah masuk. Winto Winston dah masuk, Lim Joan dah masuk. Cikgu nak buat live, okay? Vinisha pun dah ramai dah masuk. Yo Iman. Nanti kita tengok siapa menang quizzes ni. Dah 18 orang je. Yang lain? Ada 32 orang semua. 20 orang, lagi 12. Tolak cikgu 2. 30 orang. Memang 32 lah ni cikgu kira sebenarnya nama. Okey. 32 orang. Ada lagi yang tak dapat masuk?
Ada yang tak boleh masuk. Nak suruh cikgu hantar dalam WhatsApp. Sekejap. Cikgu copy link sekejap. Tunggu sekejap Yang lain tunggu tau. Jangan live lagi. Okey, cikgu dah hantar dekat grup WhatsApp. Okey, kita tunggu lagi ya. Okey, 25 orang lagi 7 orang. Mana lagi 7? Tolong masuk. Okey. Dah? Okey. Rain, Benson, good. Okey, cikgu start dalam masa yang sama. Kita biarkan yang lain masuk cikgu dah masuk. Okey, 1, 2, 32 cukup. Okey. Ada yang salah lah. Macam mana kamu ni? Alah, Aimi dah salah satu. Siapa yang bernama Aimi dah salah satu dah. Cutia kerja Haji tu bagus. UN bagus. Aimi pula. Siapalah Aimi tu? Salah banyak orang tu. Kamu ni. Yuki dah salah. Wow, Dora.
Kalau yang dah habis jawab apa Aini ni jatuh nombor 15 ni, tak apalah jawab Aini. Kak Lindy cepat jawab, Jason jawab. Jangan. Ini siapa? Vinisha, yang ni bawah-bawah tak ada. Tak join Ujian Ju. Ibagaran. Ada jawab ah? Okey, Lydia, habiskan soalan kamu. Jessie nak Sri habiskan jawab soalan. Cepat je nak habiskan soal jawab, nak habiskan game. Okey. Top 5. Okey, ini top 5 kita. Tanya. Okey, Vinisha, Lim Joanne, Dora, Yogeswari dan juga Ansipia. Yang lain nanti boleh join balik. Okey. Boleh mahir. Okey. Baik, cikgu N Dora, Yogis dan Ansipia. Tanya. Okey, sekarang kita pergi balik. Wow, Ansipia dapat master. Okey. Let's start. Okey, sama-sama. Okey, ada lagi tau. Baru habis satu. Okey, soalan kuis tu untuk TP1. Okey, TP1. Okey, TP1 iaitu menyatakan amalan 5R bagi pengekalan bumi hijau. Sekarang kita masuk yang kedua. Okey, masuk yang kedua. Okey. Masuk yang kedua. Okey, 3.3.2 iaitu menghuraikan kepentingan amalan 5R bagi pengekalan bumi hijau. Apa kepentingan kalau kita mengamalkan 5R dalam kehidupan kita? Okey, amalan 5R ni perlu dijadikan rutin harian dalam kehidupan. Rutin harian tu hari-hari kita kena buat. Nampak botol letak sebelah, jangan buang terus tong sampah. Masuk sekali dengan nasi bekas ikan kamu tak pakai lah, yang bekas makanan kamu tak boleh lah. Kertas yang kamu koyak-koyak melukis tu kamu masukkan sekali dengan pampers adik kamu, tak boleh lah kan. Benda tu boleh kitar semula, kita kena kitar semula. Yang tak boleh kita asingkan beg plastik dia atau tong sampah dia kena asingkan. Okey, itu adalah untuk kepentingan bagi mengekalkan bumi hijau. Okey, sekarang kita tengok kepentingan amalan bumi hijau ada 3. Yang dalam kita belajar buku teks lah ada 3. Satu, menjimatkan kos, sumber dan tenaga. Okey, kos, sumber, tenaga. Yang kedua, mengurangkan pencemaran. Dan yang ketiga, meningkatkan jangka hayat tapak pelupusan. Okey, jimat kos, sumber dan tenaga. Apa dia? Okey, kita kalau kita nak lupus, tahu tak orang yang main kutip-kutip sampah semua tu, okey, kos dia sangat besar. Lori sampah, Malaysia ni luas, banyak rumah, dia nak kutip, itu semua adalah kos. Okey, duit, kena keluarkan duit. Okey, sumber, contoh tenaga elektrik. Tenaga, contohnya tenaga elektrik. Tenaga manusia dapat dikurangkan kalau kamu buat amalan 5R ni. Kamu sendiri bila kamu dah asingkan barangan tersebut ikut kategori dia, yang mana boleh kitar semula, yang mana boleh baiki kamu baiki, yang mana kamu nak buang kamu rating dulu. Okey, yang mana yang boleh reuse kamu reuse, yang mana boleh reduce kamu reducekan benda tu. Jadi bila tu tenaga manusia dapat dikurangkan. Okey? Baik, sumber utama kita pokok, okey, dapat dipelihara untuk keseimbangan ekosistem
jika kita mengitar semula kertas. Okey, itu maksud bagi menjimatkan kos, sumber dan tenaga. Baik, kalau kamu boleh huraikan, okey, maksud yang pertama ni kamu dapat TP2. Oi, tunggu sekejap Cikgu Haslinda call cikgu lah. Sekejap. Hello? Aku salah. Di kelas, moral. Okey nak? Bisa nak? Okey, baik. Alamak. Sorry eh. Okey, sekejap eh. Okey, yang kedua, mengurangkan pencemaran. Ini senanglah, kita tahu kan apa kepentingan nak kekalkan, nak kurangkan pencemaran. Okey, macam mana nak huraikan mengurangkan pencemaran? Okey, mengurangkan pencemaran maksudnya mengurangkan penghasilan air larut resap dan pelepasan gas metana. Okey, air larut resap dan pelepasan gas metana ni sangat tak bagus untuk kita punya pengudaraan kita. Pernah ingat tak dekat Johor, Sungai Kim dicemarkan dengan gas metana daripada kilang. Apa yang berlaku? Sekolah kena tutup, semua kawasan tu kena tutup. Mereka semua kena pakai mask yang N95 tu. Kenapa? Sebab dia sangat beracun. Okay, so tak bagus. Jadi sebab tu kita kena kurangkan pencemaran dengan mengamalkan amalan 5R. Baik, mengelakkan pencemaran udara. Tengok gambar ni. Oh, ini kalau kamu hari-hari sedut, tahulah. Melepaskan gas karbon dioksida yang berbahaya ke alam sekitar. Kita tak mau gas karbon dioksida ada dekat alam sekitar kita yang terlalu banyak sebab kita nak sedut oksigen. Kan? Yang kalau gas karbon dioksida banyak yang kita lepaskan, pokok pun tak ada kat negara kita ni sangat. Jadi siapa yang nak ambil kan? Jadi pentingnya kita nak oksigen yang banyak. Okay, itu mengurangkan pencemaran. Maksud pada mengurangkan pencemaran. Okey, dan yang ketiga meningkatkan jangka hayat tapak pelupusan ni. Nampak ni orang-orang ni kerja ni. Okey. Mereka ni pula tenaga mereka ni digunakan untuk nak cari pula barang mana yang boleh gitar semula, barang mana boleh guna. Bayangkan kamu buang suka-suka hati tu, diorang kena cari. So pentingnya kamu asingkan barang mana yang boleh digitar semula. Okey, tapak pelupusan sampah ni dia ada dekat setiap negeri. Okey, dan ada juga macam satu negeri tu dekat Pulau Pinang kat mana? Cikgu tak duduk Pulau Pinang, cikgu tak tahu. Cikgu duduk kat Perak kan. Okay, so cikgu tak tahu kat mana tempat dekat Pulau Pinang, nanti kita google lah. Okay, tapak ni, okay, satu tapak ni keluasan dia dalam 20 hingga 150 ekar. Besar, luas nak letak dan perlu jauh daripada penduduk. Kalau tidak nanti bau sampah busuk, okay, kesihatan orang akan terganggu. Tapi kalau kita tak ada dah tapak, terpaksa buka yang baru. Bila terpaksa buka yang baru, tapak baru terpaksa dibuka dan ini menceroboh ruang hidup manusia. Jadi manusia punya tempat tinggal pun dah makin sikit. Banyaknya tempat pelupusan sampah. Okey, boleh faham tak? Boleh faham tak? British kata kat Pulau Burung. Betul. Cikgu pernah dengar. Bagus British. Betul, kat Pulau Burung. Okey. Boleh faham tak cikgu terang? 3 kepentingan. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Kalau boleh kita tengok. Boleh ke tak boleh? Okey, so 3 kepentingan. 3 cara untuk menghuraikan kepentingan amalan 5R. Yang pertama dapat menjimatkan kos, sumber dan juga tenaga. Yang kedua mengurangkan pencemaran. Dan yang ketiga adalah apa? Jangka hayat tapak pelupusan dapat dipanjangkan. So ada 3 amalan. Okey. Kita tengok. Last quizzes kita. Okey, tunggu.
tunggu dekat live. Oh, okey. Tunggu cikgu bagi. Hmm, 3.3.2. Okey. Silap. Okey, tengok dekat chat, tolong masuk. Share chat. Okey, jom masuk. Saya cikgu nak hantar dekat Sri Tashim ni kan. Okey, satu lagi. Okey, dekat chat pun cikgu dah hantar. Dekat chat pula, kat WhatsApp pun cikgu dah hantar. Lawan lah, lawan yang menang tadi kita lawan balik. Bagi faham, ada 3 Jangan salah. Oh, tadi cikgu tak tengok lah soalan dia apa kan. Baru 20, masukkan. Ustaz, cikgu tanya, siapa Aimi tadi ya? Mesti kau dialog kan? Yang selalu buat macam tu kau dialog je. Orang lain tak buat. Baik, habis dah 25 orang je. Mana yang lain? Ada lagi. Okay, cikgu start Yang lain boleh masuk dalam masa yang sama, boleh masuk. Boleh teruskan masuk. Okay, good luck. Christopher, apa salah? Salah dah Wawan. Soalan satu tenang.
Kuan Yin. Kan? Yao Yin kan? Apa dah? Ambil makan 11,000. Wow, yoga standard easy. Senang ke? Kita tengok soalan. Dah? Cepat macam kita habiskan. Bilisha habiskan. Benson habiskan. Winston habiskan. Coach Yaji habiskan. Coach Izwan habiskan soalan jawab. Coach Izzy. Rita Shini habiskan. Satu soalan lagi tengok dia salah pandang. Joshua, kenapa? Oh, Joshua habiskan. Coach Izwan habiskan. Benson habiskan jawab. Bilisha habis jawab. Wow. Yang masih ada dalam ranking walaupun bukan nombor 1. Orang dah jatuh nombor 7. Okey, Cikgu N. Jangan. Sebenarnya question sebenarnya. Okey, dia tengok nombor 1 Nombor 1, amalan 5R menjadikan rutin harian. So jawapannya apa? Betul. Betul. Berikut adalah kepentingan amalan bumi hijau kecuali yang mana? Yang berikut. Meningkatkan pembebasan gas metana. Dia meningkatkan pembebasan gas metana. Salah lah. Okey, pilih jawapan yang tepat untuk tempat kosong bagi kepentingan 5R. Amalan mengurangkan Pepejal. dampak alam sekitar. Pepejal. Pencemaran alam sekitar. 4. Pilih jawapan yang tepat. Okey, mengelakkan pembuangan sisa Pepejal. pepejal yang berlebihan. Pilih jawapan yang tepat untuk tempat kosong. Apa kos sumber dan tenaga? Menjimatkan. Menjimatkan. Bagus. Pilih jawapan yang tepat untuk tempat kosong bagi dapat meningkatkan jangka hayat tanpa pelupusan. Okey, jawapan tepat lagi. Mendidik dan menyemai apa? Sikap. Sikap. Bagus. Kemudian tandakan gas yang membahayakan. Sila eja Gas metana. manusia. Gas apa? Gas metana. Gas metana. 9. Apakah perlu dilakukan untuk mengurangkan penerbangan Mengikat semula kertas. Yes, mengitar semula kertas. Dan akhir sekali keluasan tapak pelupusan yang baru dibuka 20 hingga 20 150. hingga 150 ekar. Okey, tahniah yang menang. Kita tengok siapa yang menang. Pengkuaya nombor 3, Pritesh nombor 2, Yogeshwari nombor 1. Bagus. Okey. Oh, tu dia jalan. Okey. Okey. Okey, hari ni kita belajar 2. Okey. Yang pertama, kita belajar menyatakan amalan 5R. Okey, bagi pengekalan bumi hijau. Okey. Dan yang kedua, menghuraikan kepentingan. So tadi kamu dalam kuis tadi ada huraian dia sebenarnya. Kamu tak perasan. Okey, menghuraikan kepentingan amalan 5R dalam kehidupan seharian. Okey, dalam pengekalan bumi hijau. Okey, untuk hari ini itu saja. Okey, cikgu ada sediakan kertas. Sikit dah nota lah, macam nota untuk kamu tulis dalam buku kamu. Cikgu akan share dalam grup sekejap lagi. Cikgu akan share juga link untuk quiz. Siapa yang nak
nak dapat, nanti cikgu akan tengok balik untuk dapat TP1, TP2 kena capai berapa. Markah. Baru betul kan? Takkan dapat 1 pun cikgu nak bagi TP1. Tak adil lah. Okay, so cikgu akan bagi quiz, kamu jawab lagi. Salah jawab lagi sampai kamu dapat. Maksudnya bila capai contoh 5/10, kamu capai 5 betul daripada 10 soalan, maksudnya kamu faham. So, dapat TP1. Macam tu Okay, so kita akan tengok balik, cikgu akan bagi tahu dalam grup. Okay, itu saja untuk hari ini. Boleh faham ke? Okay. Boleh cikgu. British, okay, try your best Okay. Okay, jumpa lagi, bye. Kita jumpa hari Rabu, bye-bye. Bye cikgu. Bye, cikgu. Bye. Okey cikgu, baik cikgu. Bye Joshua. Bye Jiyong. Bye.